Assalamualaikum gengs. Ya, video kita kali ini memaparkan pahit perit perjuangan para peternak ikan patin sangkar di daerah yang cukup popular dengan masakan patin tempoyak, iaitu di daerah Temeloh, Pahang. Ya, pada kali ini kita berkesempatan untuk bersiaran di kampung Desa Baru Purun, Temeloh, Pahang, di mana di sini terdapat pengusaha ikan patin sangkar. Ramai yang sedia maklum ikan patin sangkar ini cukup popular di negeri Pahang sehingga ia menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat kampung di sini. Bermula dari penternakan, pemborong sehingga ke pengusaha masakan ikan patin tempoyak. Adalah tidak lengkap kunjungan kita gengs ke Temeloh sekiranya tidak menjamu selera masakan patin tempoyak ini. Di sebalik kesedapan masakan patin tempoyak ini, ramai yang tidak tahu akan kesusahan para penternak patin sangkar yang saban tahun mengalami kerugian dalam peternakan ini. Video kali ini kami ingin memaparkan keluhan para peternak yang mengalami kerugian disebabkan terdapatnya tangan-tangan gaib di belakang yang tidak mempedulikan kesan jangka panjang dan pendek akibat daripada kerakusan mereka mencari kekayaan. Pembalakan dan pelombongan yang saban tahun tidak dikawal telah menyebabkan masalah air di Sungai Pahang ini menjadi tercemar dengan meningkatnya kandungan air yang penuh dengan lumpur di dalam Sungai Pahang ini. Ya gengs, kesian kita nak tengok diorang ni semua. Usaha mereka ini separuh jalan saja, kemudian datangnya air lumpur ini akan menyebabkan kematian kepada ikan-ikan yang mereka ternak ini. Antara dia antara ikan patin yang ada di sini nampak. Saiz yang besar-besar. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ini antara sangkar ikan patin. Geng. Panjang ni geng nak pergi ke hujung tu. Wah, macam kapal lah. Kalau kita tengok daripada jauh ni macam kapal yang berlabuh di tepian sungai. Ini dia geng. Ini antara pengusaha-pengusaha bukan senang geng, bukan senang untuk usahakan ternakan sangkar ikan patin di Sungai Pahang ini kerana terdapat juga pelbagai risiko. Ya, boleh ada antara kita ni yang bertanya kenapa tidak ternak saja di kolam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan,
tidak ternak di kolam, kerana berbeza hasilnya nanti. Yang mana ternak di kawasan begini, aliran air sungai yang sentiasa mengalir di Sungai Pahang ini, membuatkan ikan di sini sentiasa dalam keadaan fresh. Berbeza dengan yang ternak di dalam kolam, di mana di dalam kolam airnya tidak mengalir. Jadi di sini air sentiasa mengalir seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, geng-geng sekalian. Tengok air sentiasa mengalir di Sungai Pahang ini yang membuatkan ikan di sini sentiasa fresh. Okey. And then risiko terbaru yang mereka hadapi oleh peternak-peternak di sini, seperti mana sekiranya ada antara yang tidak tahu, risiko dia adalah air. Air Sungai Pahang sudah tidak secantik seperti dahulu lagi. Air Sungai Pahang sudah tidak cantik seperti dulu lagi, dan boleh menyebabkan ikan-ikan, terutama sekali ikan-ikan yang tidak berapa kuat seperti tilapia merah, mati kerana keadaan air yang penuh berlumpur. Tuan-tuan dan puan-puan, geng-geng sekalian mungkin sedia maklum, aktiviti PEM, saya tak nak teruskan. Sedih saya di Pahang ini telah menyebabkan air di Sungai Pahang ini menjadi tercemar dan menyebabkan ikan-ikan di sini tidak boleh bertahan lama dan akhirnya mati di pertengahan. Ini telah merugikan para peternak di sekitar Sungai Pahang ini. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang baik, kualiti air yang sentiasa baik, perlu diharapkan di Sungai Pahang ini. Ikan patin masih lagi boleh secure, masih lagi boleh bertahan dengan keadaan air, tetapi tilapia merah tidak dapat. Antara risiko-risiko tersebut menyebabkan ramai pengusaha yang mana pertengahan sebelum tiba masa untuk harvest, ikan-ikan mereka telah mati. Jadi ramai yang komplain kenapa ikan tilapia merah Sungai Pahang dan juga ikan patin Sungai Pahang mahal-mahal semuanya. Kerana risiko-risiko itulah yang terpaksa mereka tanggung untuk menghadapi musim-musim mendatang. Jadi gengs, supportlah pengusaha-pengusaha kita ini. Supportlah anak-anak muda seperti mereka ini yang masih lagi maintain, mengekalkan mengusahakan ikan patin dan tilapia sangka di Sungai Pahang ini. Ini adalah risiko-risiko yang saban tahun meningkat kes-kes kematian ikan. Jadi dengan kenaikan harga dedak makanan ikan telah naik harga, dan juga risiko-risiko yang semakin tahun semakin meningkat, maka dengan itu harganya juga meningkat. Semoga geng-geng sekalian semua faham akan situasi-situasi tersebut. Inilah antara cabaran-cabaran mereka. Okey, Wan Birul. Ya. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengusaha ternakan patin sangka ini? Okey. Pertama, faktor alam. Sebab kita ternak ikan sangka di sungai, jadi kita tak dapat kontrol air yang datang dari hulu. Kita tak tahu macam mana kondisi air yang datang dari hulu dengan pembalakan yang berlaku, apa benda semua. Jadi kadang-kadang ada masa air yang turun dari sana tu tak baik, penuh lumpur, dan mungkin ikan akan mati lemas bila terlalu banyak lumpur. Ikan pun boleh lemas okay. Selain pada tu ancaman daripada memerang pun ada juga. Dia akan makan ikan ni dengan dia tebuk sangka ni. Sebab sangka ni daripada jaring dia boleh tebuk juga sangka ni. Dan dia makan dalam 3-4-5 ekor je. Tapi yang kemudian lubang yang ditinggalkan tu menyebabkan ikan boleh keluar. Jadi itu pun bila angkat je sangka, bila tengok ikan dah tinggal kadang-kadang separuh, suku. Sebab kita ada banyak sangka yang jadi macam tu juga. I see. Dan banjir macam baru-baru ni kita terjejas sampai 5 sangka musnah.
empat sangkar dia punya struktur frame dia remuk sebab dilanggar oleh balak-balak yang hanyut, kayu-kayu yang hanyut. I see. Dan ada juga sangkar yang terus hilang di sudut air sebab air terlalu laju menekan dan sangkar boleh ditarik ke bawah dan terus dihanyutkan, hilang tanpa jejak. Oh. Waktu tu ikan dah berusia dalam 3 bulan lebih, tinggal lagi 3 bulan lagi untuk dituai. Patut bulan ni kami patut keluarkan 7 sangkar. Maksud yang ada hari ni 2 sangkar yang kita bawa keluar, patut ada 5 lagi, dan 5 tu memang dah terus gone. Ikan semua dah terlepas ke dalam sungai. Dan begitulah antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Okey, kami nak tanya Abang Amirul lah. Ya. Okey, masalah pencemaran ni akibat pembalakan, adakah datang pada musim hujan ataupun tidak? Tidak. Oh, bermakna hari-hari bulan-bulan biasa pun ada? Sepatutnya macam sekarang air dah surut, patut air dah tak sekeruh macam ni. Patut air dah mula menghijau, air sungai. Tapi disebabkan pembalakan, air kadang-kadang hujan petang je, tapi air dia tu pekat dengan lumpur apa semua tu akan menyebabkan air keruh macam ni. Ini semua disebabkan pembalakan di hulu sungai. Dan juga ada juga macam kita tahu ada lombong-lombong yang membuang sisa mereka ke dalam sungai. Jadi kami harap pihak alam sekitar dapat memantau benda tu dan minta tolong kepada Duli Yang Maha Mulia, tolong jaga elok-elok hutan kita, sungai kita. Inilah nadi kita, nadi rakyat untuk mencari rezeki. Minta tolong. Cukup-cukuplah. Okey, jadi Abang Amirul Ya. jika kita ambil begitu kita ambil perkara-perkara begitu, bermaksud saban tahun Ya. risiko akan sentiasa meningkat. Betul ke? Tahun demi tahun kita dapat tengok memang akan sentiasa meningkat. Benda-benda ni semakin teruk. Kadang-kadang dulu dia mungkin berlaku 4-5 tahun sekali akan berlaku banjir yang besar dan memang teruk. Tapi sekarang ni dah jadi 2 tahun sekali, dah memang banjir tu makin teruk. Dan macam kadang-kadang tak masuk akal bila banjir tak setinggi yang beberapa tahun lepas, tapi lumpur dia tebal. Nauzubillah. Even yang di-Tuan Agong pun baru-baru ni pun turun ke kampung melihat sendiri macam mana keadaan banjir, macam mana tebalnya lumpur pada tahun ni. Dan saya tahu ramai orang-orang rakyat tuanku mengadu pada tuanku keadaan di sungai, di penempatan kampung-kampung ni memang teruk terjejas dengan lumpur yang tebal. Mohon bendunglah. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih Abang Amirul. Alright. Ya, itu adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha ikan patin sangkar di Sungai Pahang. Okey gengs, kalau kita lihat kat sini banyak sangkar, betul. Tetapi hanya ada beberapa saja yang mempunyai ikan, yang lain hanya kosong. Kerana apa? Kerana risiko-risiko yang mereka hadapi. Yang ada di sini adalah ikan patin saja, talapiah merah tidak ada. Sebab macam Abang Amirul bagi tahu tadi, mengalami kematian. Lagi beberapa bulan saja untuk di-harvest, sudah mati akibat lumpur yang tebal. Perkara-perkara ini disebabkan oleh aktiviti pembalakan di hulu sungai sana. Di hulu sungai sana. Dan saban tahun risiko makin meningkat. Dan gang, apa yang saya boleh cakap, jangan terkejut sekiranya sangkar ikan patin di Sungai Pahang ini akan pupus disebabkan oleh masalah-masalah ekosistem yang berlaku di Sungai Pahang. Kita fikirkanlah untuk anak cucu kita akan datang. Alright. Dari kami di Sungai Pahang, Temeloh, Kampung Desa Baru Purun. Ya, anda di luar sana pasti akan setuju sekiranya setiap tahun mengalami kerugian adalah lebih baik sangkar ini ditutup dari terus menanggung beban kerugian.
Bukan setakat peternak saja yang akan mengalami kerugian. Kita sebagai penggemar ikan patin Pahang ini juga akan turut terasa akan tepiasnya. Jangan terkejut ya jika kami menyatakan ikan patin Pahang ini hanya akan tinggal sebagai coretan sejarah pada masa akan datang. Jadi gengs, faktor kenaikan harga ikan di Sungai Pahang ini adalah daripada gangguan ekosistem yang terdapat di sini. Jadi bantulah mereka gengs, bantulah mereka bukan sekadar daripada segi membeli hasil mereka, tapi bantulah mereka untuk mereka menghadapi masalah-masalah ekosistem ini. Jadi berilah sokongan supaya hutan kita dijaga, air sungai kita dijaga untuk anak cucu kita nanti.